agamanya sallallahu alaihi wasallam itu saja. Mentangkan cadar kamu. Apa saya mentangkan cadar tersebut? Kalau dia sallallahu alaihi wasallam telah mentangkan bara-bara pada sahabat dalam kita itu lalu meletakkan saya tak berkata. Kamulah barang-barang ini. Kamulah meletakkan dan saya tak berkata. Barang-barang ini. Kamu dah kapal Sayyidina Safina juga pernah berkata. Jadi pada hari itu aku menanggung bukan barang yang boleh dibawa dia seekor atau 2 ekor, malah 5 atau 6 ekor sekalipun dia memberikan aku. Jadi ada di sahabat Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu, hamba saya Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang telah dimerdekakan berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu ghazwah, kami telah menjadui satu wadi atau lembah, maka saya telah menolong orang ramai menyeberangi wadi atau sungai itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah seru kepada saya, pada hari ini kamu telah menjadi safinah kapal sahabat. InsyaAllah beberapa amal kami sampaikan kepada orang yang tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita hari ini dapat menyambung lagi pengajian kita daripada kitab Fathul Mu'in. Daripada kitab Fathul Mu'in. Sebelum saya memulakan pembacaan daripada kitab Fathul Mu'in, satu masalah iaitu berkaitan dengan tiga masalah. Yang pertama, kalau mulut seseorang itu bernajis dan sekiranya dia berkumur-kumur secara mubalaghah untuk membasuh mulut dia, maka pasti akan terlanjur air masuk sabaqul ma'. Apa jawapan dia sebelum ini? Adakah dimaafkan? Maksudnya dia boleh mubalaghah dalam membersihkan najis daripada mulutnya. Mubalaghah dalam membersihkan najis daripada mulutnya dan puasanya tak batal. Betul tak? Tak batal. Puasanya tidak batal. Maknanya dalam surah ini ditakdimkan maslahat solat. Tapi puasa dihukum sah. Okey, masalah pertama. Masalah kedua, satu orang yang telan benang separuh dalam badan, separuh lagi luar daripada badan. Separuh dalam badan, separuh lagi luar daripada badan. Kalau dia keluarkan benang,
dia seperti istiqa'ah, batal puasa. Kalau dia tidak keluarkan benang, semayang dia tidak sah. Sebab muttasil bin najasah. Maka dalam surah kedua ini, kita utamakan apa? Kita utamakan apa? Surah kedua. Dalam surah kedua, kita utamakan semayang. Betul tak? Kita utamakan semayang. Apa maksud kita utamakan semayang? Kita keluarkan benang itu. Maksudnya sekiranya memang tak ada cara lain untuk keluar yang tak batal. Tapi puasa batal. Dalam surah ni, utamakan solat tapi puasa batal. Isunya puasa batal. Dalam masalah tadi, masalah pertama, puasa tak batal. Nampak tak? Surah pertama pun utamakan solat. Surah kedua pun utamakan solat. Tapi surah pertama, puasa tak batal. Surah kedua, puasa batal. Betul tak? Jadi kenapa ni batal, tak batal? Tak batal, batal. Kita ambil satu lagi surah yang ada ditanya oleh sahabat kita. Satu orang perempuan yang istihadah. Kita belajar dalam bab istihadah. Istihadah ini dia perlu buat apa? Dia perlu hashwun dan dia perlu ta'asib. Dia perlu hashwun maksudnya sumbat. Ta'asib dia kena ikat dia punya kemaluan dia. Kecuali kalau apa dia dalam kitab kata, bilakah surah yang mana boleh tidak melakukan hashwun? Bila? Surah boleh tidak melakukan hashwun adalah apa? Pertama apa? Sahazim ajar haid. Surah yang pertama boleh tidak melakukan hashwun bagi mustahadah. Dia ada dua surah. Surah pertama ialah kalau dia sedang puasa, hashwun. Hashwun, maka tak wajib hashwun. Yang kedua, bila bersangatan sakit, maksudnya darah dia tu kuat sangat. Dua surah. Okey, dalam surah ni sebenarnya jawapan ini adalah dengan meraihkan puasa. Surah ketiga ni raihkan puasa. Apa maksud raihkan puasa? Kalau dia melakukan hashwun, maka kapas tu akan masuk ke bahagian batin. Bahagian batin. Jadi bila masuk ke bahagian batin, batal puasa. Tapi kalau dia tak masukkan ke bahagian batin, macam mana dengan urusan solat dia? Maka dalam surah ini, dia wajib tak masukkan, dia dimaafkan tak masukkan ke dalam hashwun, dan sembahyang dia sah. Nampak tak? Sembahyang dia sah. Dalam surah ni ditakdimkan puasa berbanding solat. Betul tak? Maksudnya kita jaga tak nak batalkan puasa berbanding apa? Berbanding solat. Kita tak nak batalkan puasa dia. Maka sebab itu ulama bincangkan kenapa takdimkan puasa dalam surah ni. Dalam nombor 2 takdimkan solat dan batal puasa. Surah pertama kita takdimkan sembahyang tapi puasa tak batal. Betul tak? Jadi dia punya persoalan dia, kenapa takdimkan solat dalam surah tertentu
Dalam surah yang lain kenapa takdimkan puasa? Dalam surah yang tertentu yang lain pula, kenapa ada surah yang mana puasa tak batal? Puasa tak batal. Jadi yang saya faham, dia punya beza tiga masail ini. Tiga masail ini. Kenapa surah pertama ni, yang mubalarah tu tak batal? Sebab apa? Puasa tu tak batal. Sebab dia bukan memasukkan air. Memasukkan air tu adalah sesuatu yang bukan perbuatan dia, tetapi sesuatu yang merupakan kesan perbuatan dia, sabqul ma'. Zahirnya kat situlah dia punya sebab dia. Berbeza dengan masalah hashwun. Kalau dia masukkan tu, dia memang masukkan. Dia memang apa? Dia memang masukkan benda tu. Satu, masalah pertama ni dia tak batal puasa sebab dia beza dengan dua masalah yang berikut. Sebab dalam surah pertama ni sabqul ma'. Sabqul ma' tu maksudnya bukan ikhtiar dia. Ikhtiar dia adalah mubalarah. Tapi sabqul ma' tu bukan ikhtiar dia. Jadi bila sabqul ma' bukan ikhtiarnya, di situ ada ruang untuk takhfif. Yang kedua, dalam surah pertama ini, dalam bab najis. Dalam bab najis. Jadi dalam bab najis, apa maksud dalam bab najis? Dia tak nak biarkan mulut dia berterusan dalam apa? dalam keadaan bernajis. Tapi dalam surah yang kedua, kita hukum puasa dia batal. Dia punya masalah ni sama macam masalah mengeluarkan lalat. Ikhraj dzubabah. Mengeluarkan lalat. Sebab apa kita hukum puasa dia batal? Satu, masalah benang ni, masalah yang nadir. Mana ada orang selalu berlaku pada diri dia, dia tertelan benang. Faham? Jadi bila masalah tu nadir, kita tidaklah raikan. Sama juga masalah lalat tu. Masalah lalat, ulama kata dia boleh keluarkan lalat, tapi puasa dia tetap batal. Sebab apa? Jadi keluarkan lalat dengan yang tertelan benang, lalu keluarkan benang. Bukan benda yang takarrar berlaku, berulang-ulang berlaku. Jadi bila benda tu bukan berulang-ulang berlaku, maka kita tetap hukum batal. Dan kita tetap hukum batal. Sebab benda tu bukan takarrar. Kalau kita masih ingat, dalam masalah qal'un nukhamah, masalah dia keluarkan kahak. Jadi dalam masalah keluarkan kahak, kan ilat dia benda tu takarrar. Dan berulang-ulang keperluan kepada dia untuk keluarkan kahak. Tapi masalah lalat, masalah benang, benda tu bukan berlaku berulang-ulang. Maka kenapa mentakdirkan solat? Jelaslah solat penting lagi. Tetapi dia bukan tukang jahit. Tukang jahit surah lain. Ini dia telan benang. Mana ada tukang jahit telan benang? Tukang jahit tak telan benang. Itu masalah lain. Itu masalah masukkan benang. Itu masalah lain. Jadi tidak takarrar. Kemudian masalah yang ketiga, kita takdimkan puasa. Maknanya jangan sumbat. Kita takdimkan puasa. Tapi kita takdimkan puasa, tapi tidaklah bermakna semayang tu kita hukum tidak sah. Kita tak hukum semayang tu tak sah, semayang tetap sah. Tadi ada sahabat kita share, tanya soalan kan dalam post tadi. Elat dia, ulama kata, dalam masalah hashwun tadi, kenapa semayang sah? Sebab dia hashwun ke, dia tak hashwun, memang ada darah pun. Cuma beza dia, kalau dia hashwun, dia kurang sikit lah. Kalau dia tak hashwun, dia jadi banyak sikit. Tapi dalam semua surah, tetap dia punya darah ada kat situ. Darah tetap ada. Darah tetap daim. Faham tak? Jadi,
asalnya hasyun tu untuk meminimalkan darah. Tapi oleh kerana ada benda lain kita nak kena ra'i, benda lain yang kita nak kena ra'i, iaitu kita nak kena ra'ikan puasa, maka tak apalah darah tu lebih keluar. Sebab dalam semua surah tetap darah ada, tetap najis ada, tetap darah keluar. Di situ dia punya zahirnya beza antara tiga masalah. Sebab itu kita dah ingatkan, ada perkara-perkara ni dalam fiqh. Kalau qawaid fiqhiyah pun, kalau kita baca dalam qawaid fiqhiyah, ulama sebut qawaid fiqhiyah dia bukan apa? Dia bukan kuliah. Sebab itu amat tidak betul. Maksudnya pengajaran kita mulakan belajar qawaid terus. Kemudian kita sendiri yang andaikan furuk-furuk yang mungkin andaikan furuk-furuk yang mungkin akan keluar bawah qawaid tersebut. Kadang-kadang bahaya. Kita nampak macam masail tersebut boleh masuk bawah kaedah tersebut kan. Tapi rupanya ada sisi-sisi halus yang mana fuqaha telah jelaskan. Okey. Itu untuk bicara mukadimah kita pada malam ini. Kita sambung ibarat kita sekarang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Iaitu kita kita belajar tentang sunat-sunat puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sambung. Wa kaunuhu bitamrin. Wa kaunuhu bitamrin. Wa kaunuhu bitamrin lil amri bihi. Wa kaunuhu ni dia ataf kepada wasunnah. Dan disunatkan kaunuhu, hu kembali kepada apa? Hu tu kembali kepada apa? Kepada ta'jil. Hu tu kembali kepada al-fitr. Al-fitr. Iaitu apa? Disunatkan akan bahawasanya berbuka puasa itu dengan tamar. Dengan tamar. Lil amri bihi. Lil amri bihi ni ilat. Kenapa disunatkan berbuka itu dengan tamar? Lil amri bihi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhnya. Dalam hadis yang berbunyi, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala at-tamri." Fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'i fa innahu tuhurun. Kemudian wal akmalu an yakuna bi thalathin fa in lam yajidhu fa 'ala hasawati ma'in walau min zamzaman. Zamzama. Dan yang paling sempurna an yakuna bi thalasin, bahawasanya an yakuna ni huwa kembali kepada apa? Yakuna ni isim kana ni kembali kepada an yakuna al-fitru bit-tamri. Wal akmalu an yakuna al-fitru bit-tamri bi thalathin, dengan 3 tamar. Fa in lam yajidhu, kalaulah dia tidak mendapati akan tamar, fa ala hasawati ma'in, maka apa? Maka hendaklah dia berbuka dengan hasawat, hasawati ma'in, dengan tegukan-tegukan air. Dengan tegukan-tegukan air. Hasawat tu terjemahan dia tegukan-tegukan air.
Jur'at dalam syarah dia kata. Fa'ala hasawati ma'in walau min zamzamah. Walau min zamzamah. Walau min zamzamah ni, dia ghayah bagi masalah apa? Walau min zamzamah, dia ghayah walau min zamzamah, dia ghayah bagi masalah apa? Walau min zamzamah. Dalam syarah pun ada. Walaupun daripada air zam-zam. Walaupun daripada air zam-zam ni, dia lau tu dia nak rad kepada orang yang mengatakan bahawasanya kalau satu orang itu dia ada air zam-zam, maka lebih afdal buka puasa dengan air zam-zam berbanding buka puasa dengan tamar. Jadi walau min zamzamah ni dia nak isyarat kepada khilaf, dan walau min zamzamah ni nak isyarat kepada rad, nak rad kepada ulama yang qail bahawasanya apabila zam-zam bertembung dengan tamar, maka zam-zam lebih afdal berbanding tamar. Okey? Itu maksud dia walau min zamzamah. Berfaham kan? Walau min zamzamah. Cuma kalau dalam kitab kalau kita tengok dalam kitab ni depan saya ni, Al-Manhajul Qawim. Al-Manhajul Qawim. Bukan ni saja, kalau kita tengok dalam kitab lain lah, Mughni, Muhtaj. Sebenarnya I'anah pun ada sebut. I'anah ada sebut. Okey. Ini ibarat Al-Manhajul Qawim. Dalam ibarat Al-Manhajul Qawim, wa yusannu an yakuna al-fitru, ini al-manhajul qawim, wa yusannu an yakuna al-fitru wa in kana bi Makkah ala ar-rutabi fa in lam yajid fatamru. Nampak tak? Dia sebenarnya yang lebih afdal daripada tamar adalah rutab. Ini ibarat dalam kitab apa? Al-Manhajul Qawim, Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yusannu an yakuna al-fitru wa in kana bi Makkah. Walaupun dia ada kat Mekah. Ala rutabi. Jadi sebenarnya step pertama dia adalah rutab. Lepas rutab baru tamar. Okey? Ada satu faedah. Ada satu faedah. Semalam kan kita sebut nama Al-Muhibbut Tabari. Jadi Al-Muhibbut Tabari, beliaulah yang qail bahawasanya disunatkan. Al-Muhibbut Tabari, beliaulah yang qail. Ini sebut dalam kitab apa? Al-Manhajul Qawim.
wa in kana bi Makkah. Jadi Al-Muhibbut Tabari beliau qail macam ni. Kalau satu orang ada dekat Mekah, maka lebih afdal berbuka puasa dengan air Zam-Zam. Lebih afdal berbanding berbuka puasa dengan rutab. Bahkan Al-Muhibbut Tabari menyebut, walau jama'a bainahu wa bainat tamri kana hasanan. Kalau dia himpunkan antara air Zam-Zam dengan tamar, maka itu adalah lebih afdal. Okey? Jadi kita boleh fahamlah, boleh buat catatan lah kat situ. Walau min Zamzama ini adalah untuk Rad Al-Muhibbut Tabari. Untuk Rad Al-Muhibbut Tabari. Faham? Al-Muhibbut Tabari. Jadi walau min Zamzam ni adalah rad bagi Muhibbut Tabari, yang mana mengatakan kalau berada dekat Mekah, lebih afdal seorang itu dia berbuka puasa dengan air Zam-Zam berbanding rutab. Okey. Jadi maknanya kalau kita perhatikan dalam matan apa ni, jadi kalam Muhibbut Tabari. Muhibbut Tabari ni lafaz dia macam ni. Ni lafaz daripada Muhibbut Tabari. Yusannu, ni lafaz Muhibbut Tabari. Yusannu liman bimakkata an yuftira bima'i Zamzama li barakatihi walau jumi'a bainahu wa bainat tamri kana hasanan. Ini memang perkataan Muhibbut Tabari, dinukilkan dalam Hasyiah Tarmasi. Hasyiah Tarmasi telah nukil teks perkataan Al-Muhibbut Tabari. Lafaz dia macam ni. Yusannu liman bimakkata an yuftira bima'i Zamzama li barakatihi walau jama'a bainahu wa bainat tamri kana hasanan. Yusannu liman bimakkata an yuftira bima'i Zamzamah li barakatihi walau jumi'a bainahu wa bainat tamri kana hasanan. Jadi ada dua perkara yang merupakan pendapat Muhibbut Tabari yang ulama tidak muafiq rad. Pertama, beliau mengatakan kalau dekat Mekah afdalnya air Zam-Zam. Yang pertama. Dan beliau sebut lagi perkara yang kedua, beliau berpandangan menghimpunkan kedua-duanya, air Zam-Zam dengan tamar itu adalah lebih baik. Menghimpunkan air Zam-Zam dengan tamar. Jadi kedua-dua pandangan Muhibbut Tabari ini dirad oleh ulama kita, kerana mereka menyatakan bahawasanya pandangan beliau ini bertentangan dengan nas. Okey? Habis. Jadi setakat ni faham kan tentang pendapat Al-Muhibbut Tabari. Cuma tadi kalau ingat tadi ibarat tadi sebut wa kaunuhu bitamrin lil amri bihi. Wa kaunuhu bitamrin lil amri bihi. Jadi sebenarnya sebelum daripada tamar itu, yang lebih afdal adalah rutab. Cuba tengok.
Jadi sebenarnya rutab lebih afdal daripada tamar. Dalil mendahulukan tamar adalah daripada qaul Nabi. Okey. Ini faedah sikit berkaitan dengan tarjih. Dalil bahawasanya mendahulukan tamar adalah dengan perintah Nabi. Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri. Fa in lam yajid at-tamra fa 'ala al-ma'. Okey? Dan dalil bahawasanya didahulukan rutab sabit dengan perbuatan Nabi. Hadis sahih. Sabit dengan perbuatan Nabi. Lafaz dia annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat. Jadi sebenarnya dalam masalah ni kita belajar tentang tarjih. Satu fadilat yang Nabi suruh. Maknanya datang dengan perintah. Satu lagi, fadilat ni perkara fadilat yang Nabi buat. Maka ditarjihkan fadilat yang Nabi buat berbanding yang Nabi suruh. Zahirnya begitu. Kalau kita ambil contoh, walaupun pendapat ni dhaif, ulama menyatakan semayang duha 8 rakaat lebih afdal daripada semayang duha 12 rakaat. Atas qaul yang bahawasanya sebanyak-banyak duha adalah 12 rakaat. Ada qaul. Jadi kenapa semayang duha 8 rakaat lebih afdal berbanding semayang duha 12? Bukankah bilangan banyak lagi afdal daripada bilangan sedikit? Maka antara wajah yang diberikan 8 rakaat tu lebih afdal sebab apa? Sebab Nabi tak pernah diriwayatkan sembahyang duha 12 rakaat. Tak pernah. Tak pernah. Jadi hadis duha yang 12 rakaat itu adalah hadis fadilat. Nabi menyatakan siapa yang sembahyang duha 12 rakaat begini. Dapat qasar dan seumpamanya. Maka sebab itu atas qaul yang mengatakan sebanyak-banyak duha 12 rakaat, mereka mengatakan bahawasanya 8 rakaat lebih afdal daripada 12 sebab 8 Nabi buat, 12 dia datang dalam bentuk fadilat qauli, tapi tidak pernah sabit Nabi sembahyang duha 8 lebih daripada 8 rakaat. Okey. Itu faedah. Habis. Kemudian falau ta'arada at-ta'jilu 'ala al-ma' wat-ta'khiru 'ala at-tamri qaddima al-awwalu fima istadhharahu shaykhuna wa qala aidan yadhharu fi tamrin qawiyat shubhatuhu wa ma'in khaffa shubhatuhu anna al-ma'a afdalu qala asy-shaykhani la syai'a afdalu ba'da tamri ghayra al-ma' fa qawlu ar-ruyani al-halwa afdal min al-ma' dha'ifun ka qawli al-adra'i akhu at-tamri az-zabibu akhu at-tamri innama dhakarahu li tayassurihi ghaliban bil Madinah. Jadi di sini bawa satu masalah. Iaitu apabila berlaku ta'arud. Semalam pun kita dah belajar kan? Kalau berlaku ta'arud antara buka puasa awal dengan dapat takbiratul ula ataupun dapat berjemaah, maka ditakdimkan apa? Ditakdimkan dapat takbiratul ula berbanding
Dia hadis qauli didahulukan berbanding hadis fi'li itu kalau berlaku ta'arud. Kalau berlaku ta'arud, Ustaz Abdul Rahman, hadis qauli ditakdimkan atas fi'li kalau berlaku ta'arud. Berlaku ta'arud. Maksudnya Nabi suruh buat, tapi Nabi buat, yang Nabi buat lain. Nabi suruh buat lain. Contohnya qauli Nabi larang, tapi fi'li Nabi buat. Itu barulah dibawa masalah mendahulukan qaul atas fi'il. Ini masalah fadilat. Dua-dua fadilat. Okey? Contohnya Nabi suruh buat satu perkara, tapi Nabi suruh jangan minum berdiri. Tapi ada hadis Nabi minum berdiri. Maka kita takdimkan qaul. Sebab apa? Bila Nabi suruh satu perkara, zahirnya benda tu umum untuk semua umat. Tapi perbuatan Nabi ada ihtimal dia adalah apa? Perbuatan Nabi ada ihtimal khususiat. Dalam surah yang dibicarakan ni lain. Nabi buat satu perkara, Nabi buat dua-dua benda berkaitan dengan fadilat. Maka zahirnya buat yang Nabi buat itu lebih utama. Okey. Kemudian hari ini nak belajar tentang masalah kalau berlaku ta'arud. Kalau berlaku ta'arud antara mendahulukan buka dengan air ataupun melewatkan dengan tamar. Maksudnya, kalau dia nak buka puasa awal yang ada air je, air kosong. Kalau dia nak dapat fadilat buka puasa dengan tamar, dia kena tunggu sikit. Dia kena tunggu sikit. Maka adakah dia nak ra'i apa? Dia nak ra'i buka puasa awal waktu, ataupun dia nak ra'i berkaitan dengan tamar itu sendiri. Maka walau ta'aradat ta'jilu 'alal ma' wa ta'khiru 'ala tamri quddimal awwalu. Sekarang ini kalau dia buka puasa awal tak dapatlah tamar, air. Kalau dia nak dapat fadilat buka puasa dengan tamar, dia kena lewatkan sedikit. Maka yang mana nak didahulukan? Yang mana nak didahulukan? Maka disebutkan di sini didahulukan apa? Didahulukan buka puasa dengan air. Ini yang fi mastadharahu syekhuna. Ini yang mana Ibnu Hajar menyatakan bagi beliau inilah pandangan yang lebih zahir. Zahirnya hukumnya macam tu. Bila bertembung antara buka puasa awal tapi dapat air je, dengan buka puasa lewat sikit tapi dapat rutab ke tamar ke, maka lebih diutamakan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan awal. Awal lagi afdal. Awal lebih afdal. Kemudian seterusnya, waqala aidan. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami juga. Yadhharu fi tamrin qawiyat syubhatuhu wa ma'in khaffat syubhatuhu annal ma'a afdalu. Annal ma'a afdalu. Kemudian Ibnu Hajar menyebut juga zahirnya kalau bertembung antara buah tamar yang mana syubhat dia kuat dengan buah tamar yang mana dengan air tapi syubhat dia sedikit, nak dahulukan air ke nak dahulukan tamar? Maka dalam surah ini Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan
lebih baik kita utamakan air. Yang mana syubhat dia lebih sedikit berbanding kita utamakan tamar yang mana syubhat lebih kuat. Okey, dua masalah. Sebab apa? Sebab menjaga diri lebih daripada syubhat lebih utama. Betul tak? Menjaga diri lebih syubhat lebih utamalah berbanding benda apa yang kita nak makan. Betul tak? Antara satu orang dia makan rutab, tapi rutab tu ada syubhat. Dengan dia buka puasa makan kari pap, tapi kari pap tu tak ada syubhat langsung, misalnya. Maka sudah tentulah meraihkan wara' itu lebih afdal daripada meraihkan benda, zat benda. Meraihkan apa? Zat benda itu sendiri. Okey? Faham kan? Okey, kita nak tengok satu masalah. Nak tengok satu masalah. Ulama bincangkan. Dia ada fadilat yang mana berkaitan dengan waktu. Dan dia ada fadilat berkaitan dengan tempat. Ada fadilat berkaitan dengan zat ibadat. Okey, berkaitan dengan zat ibadat. Apabila berlaku ta'arud antara fadilat yang berkaitan dengan tempat ibadat dengan fadilat yang berkaitan dengan zat ibadat, bila berlaku ta'arud antara kedua-duanya, maka ditakdimkan apa? Ditakdimkan fadilat berkaitan dengan zat ibadat. Fadilat berkaitan dengan zat ibadat, al-fadilatu al-muta'alliqatu bidhatil ibadati muqaddamatun 'ala al-fadilati al-muta'alliqati bi makanil ibadati wa waqtiha. Dengan tempat ibadat dan juga waktu, dengan waktu ibadat. Sebab itu ulama sebut, kalau satu orang dia semayang awal, dia dapat semayang seorang, tapi dapatlah semayang awal. Tapi kalau dia lewatkan sedikit, dia dapat berjemaah. Maka dia nak raih semayang awal ke nak raih semayang berjemaah? Nak raih semayang awal ataupun nak raih semayang berjemaah? Maka dia raih semayang berjemaah. Sebab semayang berjemaah adalah fadilat yang berkaitan dengan zat ibadat. Semayang awal fadilat berkaitan dengan waktu ibadat. Maka dalam kitab sebut diraihkan bahawasanya semayang berjemaah tapi dengan syarat. Ya, dengan syarat alla yafhushat ta'khir. Tapi janganlah dia tangguh tu sampai jadi lewat sangat, keluar daripada waktu ikhtiyar. Itu tak payahlah. Tak payah nak tunggu. Okey? Jadi kita tengok lagi. Banyak surah-surah yang mana ulama kata satu orang kalau dia semayang awal, dia semayang dengan tayamum. Tapi kalau dia lewatkan sedikit, dia boleh semayang dengan apa? Dengan wuduk. Dia boleh semayang dengan wuduk. Air datang lewat sikit. Jadi kalau dia semayang dengan tayamum, dia dapat semayang awal waktu. Dia dapat semayang dengan awal waktu. Tapi kalau dia lewatkan sedikit, dia dapat semayang dengan wuduk. Dengan taharah yang lebih sempurna. Dengan taharah yang lebih sempurna. Maka dalam surah tersebut ditakdimkan apa? Dia yakin memang akan ada air. Dia yakin memang akan ada air di hujung waktu. Hujung waktu walaupun melepasi waktu ikhtiyar. Maka dia utamakan apa? Semayang awal waktu tapi dengan tayamum. Ataupun semayang akhir waktu tapi dapat wuduk. Didahulukan sembahyang akhir waktu
walaupun semayang dengan wuduk walaupun di akhir waktu. Okey? Qala syaikhan. Sebab apa? Semayang dengan wuduk itu kan berkaitan dengan zat ibadat. Semayang awal waktu itu berkaitan dengan waktu ibadat. Jadi dia semayang awal waktu tapi semayang dengan tayamum. Taharah dhaifah. Tapi kalau dia semayang akhir waktu, dia semayang wuduk, taharah kamilah. Jadi utamanya taharah kamilah. Tapi dengan syarat, dia yakin air ada kat hujung waktu. Zon tak nak. Dia yakin air ada di hujung waktu. Qala syaikhan. Telah berkata oleh syaikhan. La syai'a afdal ba'da tamri ghairal ma'. Telah berkata oleh syaikhan. Maksudnya, Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i, tidak ada sesuatu yang lebih afdal selepas tamar selain daripada air. Selain daripada air. Jadi lepas daripada tamar ni, tak ada sesuatu yang lebih afdal selain daripada air. Okey? Jadi perkataan ni, beliau ingin rad. Rad siapa? Ar-Ruyani. Faqaulur Ruyani al-halwa afdalu minal ma'i dha'ifun. Al-halwa afdalu minal ma'. Maksudnya Imam Ar-Ruyani menyatakan bahawasanya kalau ada manisan, maksudnya rutab tak ada, tamar tak ada. Tapi kalau ada sesuatu manisan, lebih afdal kita utamakan manisan berbanding air. Itu perkataan siapa? Perkataan Imam Ar-Ruyani. Maka kata pengarang Fathul Mu'in, faqaulur Ruyani al-halwa afdalu minal ma' dha'ifun. Sebab apa dhaif? Sebab jelaslah sebab dia dhaif dia. Sebabnya adalah bertentangan dengan hadis. Sebab hadis menyatakan bahawasanya kalau tak ada tamar maka air. Kalau tak ada tamar maka air. Jadi kalau kita pergi ambil benda selain daripada air, jadi dhaif. Okey, ka samalah juga macam perkataan Azra'i. Imam Azra'i kata apa? Kaf ni tashbih, maksudnya samalah seperti mana perkataan Ruyani tu dhaif, perkataan Azra'i pun dhaif min haisul madhab. Apa dia? Apakah perkataan Imam Azra'i? Az-zabibu Az-zabibu akhut tamri wa innama dhakarahu li tayassurihi ghaliban bil Madinah. Ini kena hati-hati ni. Az-zabibu akhut tamri wa innama dhakarahu li tayassurihi ghaliban bil Madinah. Ini ni, az-zabibu sampai bil Madinah ni adalah makulah kepada Azra'i. Okey, tanda betul-betul tu. Az-zabibu sampai perkataan bil Madinah. Az-zabibu sampailah bil Madinah, keseluruhannya adalah makulah bagi Imam Azra'i. Makulah tu maksudnya dia perkataan Imam Azra'i kesemuanya. Maksudnya Imam Azra'i kata Az-zabibu akhut tamri. Az-zabibu akhut tamri. Apa maksud az-zabibu akhut tamri? Jadi Imam Azra'i menyebut bahawasanya az-zabibu akhut tamri.
Az-zabibu akhut tamri itu maksudnya, zabib ni, dia punya hukum dia sama macam tamar. Kemudian beliau kata, dalam hadis itu, Nabi sebut tamar, Nabi SAW menyatakan tamar, bukalah puasa dengan tamar. Nabi menyatakan begitu. Jadi, zakarahu tu, fa'il zakarahu adalah Rasulullah. Zakarahu, fa'ilnya adalah Rasulullah. Wa innama zakarahu litayassurihi ghaliban bil Madinah. Jadi hanya saja Nabi sebut zabib, Nabi sebut tamar sebab benda tu yang senang. Bukan kerana tamar tu ada fadilat khas, tak. Sebab benda tu yang mudah. Benda tu yang mudah. Jadi maknanya tak ada khususiat khas bagi tamar. Tak perlu nak cari tamar kalau tak ada. Tak perlu nak beli, tak perlu nak import. Kalau ambil pendapat tu bawa kat Malaysia, dia jadi macam tu lah. Tak perlu nak pulun dapatkan tamar. Apa yang ada je. Dah dekat Madinah yang mudahnya tamar, tamar lah. Kat Malaysia mudahnya apa? Karipap lah. Dia bukan. Kita kata tak. Nabi sebut tamar itu bukan ittifaqi. Maksudnya, zikrut tamri laisa ittifaqiyan. Zikrut tamri laisa ittifaqiyan. Ataupun laisa mura'atan lil waqi'. Menyebut tamar itu, dia bukan ittifaqi. Ataupun dia bukan kerana ra'ikan waqi'. Wa innama zukirat tamru lima fihi minal fadilati ma laisat fi ghairihi. Faham? Jadi disebut tamar itu sebab tamar itu sendiri ada dia punya fadilat khas. Jadi masalah macam ni biasa berlaku dalam nak memahami hadis Nabi SAW. Ada setengah keadaan dia adalah ittifaqi, dia panggil. Qaid itu adalah qaid ittifaqi. Mura'atan lil waqi'. Ada setengah keadaan qaid dia ihtirazi. Memang biasa berlaku macam tu. Sebahagian masalah berlaku khilaf. Ada ulama faham dia punya qaid itu menyebut benda tu bukan apa? Bukan ittifaqi. Bukan apa? Ihtirazi, tapi dia ittifaqi. Selain daripadanya itu pun boleh. Jadi itu Imam Azra'i. Jadi ini pun dhaif. Ini pun hukumnya adalah dhaif. Maka yang mu'tamadnya adalah apa? Adalah seperti yang kita belajar dan kita sebut tadi. Habas. Jadi kita buat khulasah. Okey, dalam urutan perkara-perkara yang disunatkan berbuka dengannya. Dalam Fathul Mu'in pun ada tulis. Tengok dalam Fathul Mu'in. Jadi tolong tulis yang Fathul Mu'in tu dalam i'anah. Dalam i'anah tulis macam mana? Oh. Tapi yang cantik lagi,
Okey, sekarang ni kita dah habis dah tentang perkara apa yang disunatkan berbuka dengannya. Kita nak buat khulasah. Nak buat khulasah. Jadi khulasah ni saya campurlah. Kita ambil daripada Al-Manhajul Qawim, Al-Muqaddimah Hadramiyah. Kita campur dengan yang ada dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi urutan pertama dia, afdalnya buka puasa dengan 3 biji rutab. Afdalnya 3 biji rutab. Kalau 3 biji rutab tak ada, 3 biji tamar. Kalau 3 biji tamar tak ada, 3 biji rutab tak ada, 3 biji tamar tak ada, maka sebiji rutab, sebiji tamar. Kalau rutab dengan tamar tak ada, maka air. Kalau rutab tak dengan tamar sebiji tak ada, maka air. Maka air lebih afdal. Kalau air pun tak ada, manisan. Benda-benda yang manis. Kalau air pun tak ada, benda-benda yang manis. Benda-benda manis yang tak kena api lebih afdal daripada benda manis yang kena api. Iaitu apa? Kismis, madu. Kemudian manisan yang kena api. Itu dia punya urutan dia. 3 rutab, kemudian 3 tamar. Kalau tak ada 3 rutab, 3 tamar, maka 1 rutab dan kemudian 1 tamar. Kalau tak ada air. Dan kalau dalam banyak-banyak air yang afdalnya air zam-zam. Air zam-zam. Jadi kalau ada air, 2-3 air, maka air zam-zam lebih afdal. Kemudian kalau tak ada, maka manisan. Benda manis. Benda manis yang tak kena api, lagi afdal daripada benda manis yang kena api. Ada satu perkara yang menarik ini. Fa illam yajid illal jima' aftara alaih. Kalau semua benda tak ada, kalau semua benda tak ada, fa illam yajid illal jima' aftara alaih. Kalau semua tak ada hak wak dogoh je ada. Semua tak ada. Tamar tak ada, air tak ada, yang ada wak dogoh. Maka wak dogoh tu bolehlah jadi modal untuk buka puasa. Okey. Okey. Jadi maknanya, kalau satu orang dia nak dapat fadilat buka puasa awal, orang bahaskan. Sekarang ni, tamar tak ada. Rutab tak ada, air tak ada. Yang ada apa? Pengorek telinga. Yang ada pengorek telinga. Jadi, adakah afdal dia buka puasa awal? Dia buka puasa awal macam mana? Dia korek telinga dia. Dia buka puasa awal, dia korek telinga dia. Ataupun dia tunggu sikit, nanti air ada kemudian. Maka yang mana lebih afdal? Afdal dia lewatkan. Daripada dia korek telinga, tak ada apa-apa. Sebab apa? Tak ada apa-apa faedah. Okey? Faham? Kita sambung. Wa yusannu
Wa yusannu an yaqula aqbal fitri Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa yazidu man aftara bil ma dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al ajru insyaallah. Habis. Habis. Sekarang ni masalah doa buka puasa. Doa buka puasa. Doa buka puasa. Wa yusannu an yaqula aqba. Wa yusannu an yaqula aqba. Okey? Amboi, cerita bab wat dogo panjang. Panjang dia punya ulasan dia. Wa yusannu an yaqula aqbal fitri. Ini masalah doa buka puasa. Disunatkan untuk seorang itu berkata selepas buka puasa. Ini masalah doa buka puasa. Doa buka puasa dibaca sebelum buka puasa ke lepas dah berbuka? Sebelum buka puasa ke ataupun lepas berbuka? Doa buka puasa. Tengok dalam kitab ni. Wa yusannu an yaqula aqba. Wa yusannu an yaqula aqba. Jadi doa buka puasa dibaca sebelum buka puasa ataupun selepas dah berbuka. Maksudnya sebelum minum air ataupun selepas minum air. Tengok ni. Wa yusannu an yaqula aqbal fitri. Disunatkan untuk satu orang dia baca lepas buka puasa. Dia buka lepas buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Dia masalah doa buka puasa ni baca sebelum ke selepas. Dalam kitab Ithaf Ahli Islam, di situ Ibni Hajar Al-Haytami ada bahaskan panjang. Tengok perbahasannya dan tengok hadisnya. Okey? Okey, kalau dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, dalam matan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dalam matan Al-Muqaddimah Hadramiyah, dia guna lafaz macam ni. Muqaddimah Hadramiyah matan sebut macam ni. Wa yustahabbu an yaqula indahu. Ketika buka puasa. Kemudian Ibni Hajar Al-Haytami dalam Al-Manhajul Qawim telah tafsirkan perkataan indahu ya'ni ba'dal fitri. Ini dalam Manhajul Qawim. Jadi Ibni Hajar dalam Al-Manhajul Qawim tafsirkan perkataan matan Muqaddimah Hadramiyah an yaqula indahu tu dengan makna ba'dal fitri. Jadi tulis matan Muqaddimah Hadramiyah guna perkataan an yaqula indahu, tetapi Ibni Hajar dalam syarah dalam Manhajul Qawim sebut ya'ni ba'dal fitri. Ya'ni ba'dal fitri. Ba'dal fitri. Okey. Satu lagi faedah. Dalam kitab Minhaj menggunakan ibarat indahu, indal fitri. Minhaj. Dalam kitab Minhaj menggunakan perkataan inda. Tetapi dalam kitab Al-Manhaj, maksudnya Syekhul Islam Zakaria Ansari
dalam manhaj gunakan perkataan aqbah. Nampak? Dalam kitab Minhaj, Imam Nawawi gunakan indal fitri. Maknanya samalah macam matan Muqaddimah Hadramiyah. Tapi dalam manhaj, Syekhul Islam tukar. Syekhul Islam tukar. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Masya Allah. Jadi ulama sebut, kalau orang belajar fiqah, antara kitab yang fiqah Syafi'i, antara kitab yang dia kena belajar, ada juga kitab Syekhul Islam yang dia belajar. Siapa belajar fiqah, ada juga dia masukkan dalam pengajian dia kitab Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sebab ada barakahnya, ada fatahnya. Ada fatah dan futuh. Sama juga kalau belajar nahu, kita masukkan, kena ada juga belajar kitab karangan Ibni Hisham. Ada juga belajar kitab karangan Ibni Hisham. Jadi tentang masalah doa ni, tentang masalah apa? Doa dibaca sebelum ke selepas, Ibni Hajar Al-Haytami dalam Ithafu Ahli Islam telah membahaskan panjang. Telah membahaskan panjang. Ibni Hisham belajar. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ada belajar juga kitab dia. Kita kena ambil juga apa nak belajar. Tahrir misalnya. Barakah pada kitab beliau insya-Allah akan menyebabkan futur. Jadi Ithaf Ahli Islam. Yalah Fathul Wahhab tu ala ra'si wal ain lah. Fathul Wahhab tu ala ra'si wal ain. Itu dah memang tinggi. Okey. Jadi rujuk Ithaf Ahli Islam untuk perbahasan berkaitan dengan masalah ni. Jadi dia begini. Kita kena bezakan aslus sunnah dengan kamalus sunnah. Aslus sunnah dan kamalus sunnah. Kalau sekadar nak dapat pahala sunnah, Ibni Hajar kata, baca doa buka puasa ni sebelum pun boleh. Okey? Kalau nak dapat aslus sunnah, Ibni Hajar Al-Haytami mengatakan, kalau nak dapat aslus sunnah, doa buka puasa Allah malaka sumtu tu boleh dibaca walaupun sebelum buka. Aslus sunnah. Tapi kalau nak dapat kamalus sunnah, baca selepas. Okey? Dia punya iskal dia, sebab apa ditarjihkan doa ni baca selepas? Sebab lafaz doa tu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Kan dia datang dengan fi'il madhi. Jadi bila dia datang dengan fi'il madhi, maksudnya doa ni dibaca lepas dah berbuka. Dengan rezekimu aku telah berbuka. Jadi hadis itulah yang apa? Yang menjadi lafaz doa tu yang menjadi persoalan. Wa ala rizqika aftartu. Maka sebab itulah ditarjihkan dibaca selepas telah berbuka. Jadi kalau kita nak baca juga sebelum berbuka, maksudnya aslus sunnah. Jadi makna doa ni adalah wa ala rizqika uridul iftar. Dia ada takdir aku nak berbuka puasa. Okey? Itu biasa. Memang datang juga dalam kalam Arab. Dalam kalam Arab kan.
Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Jadi ulama kata, idza qumtum ila shalah ai idza aradtum al-qiyama ila shalah. Kalau kamu nak, walaupun lafaznya madhi, tapi kita apa? Kita takdirkan. Tak dapat tidak kena takdir. Dia punya asalnya kalam tanpa takdir. Kalam tanpa takdir lagi bagus daripada kalam dengan takdir. Kalam tanpa takdir lebih bagus kalam dengan takdir. Jadi sebab tu dalam bab ni kita tarjihkan sebab lafaz aftar tu dengan makna telah berbuka puasa. Jadi kita tak perlu nak takwil. Tapi kalau nak kata sebelum buka kena takwil, kena takdir. Kena takdir iaitu uridul iftar. Dia punya kaedah asalnya kalau dalam nahu pun kita baca ibarat nahu tanpa takdir selagi boleh dan tak jejas makna lebih afdal daripada ada takdir dan tak ada takwil. Jadi ayat Quran tadi itu memang tak dapat tidak kena takdir. Okey. Jadi yang masalah tadi tu yang aslus sunnah dengan kamalus sunnah, Ibni Hajar ada sebut juga kalau tak silap saya dalam Ithaf Ahli Islam. Tetapi nukilan ini Ibni Hajar dinukilkan daripada beliau dalam kitab apa? Al-I'ab. Tentang masalah aslus sunnah, kamalus sunnah. Maknanya boleh baca sebelum dengan selepas itu. Itu dinyatakan oleh Ibni Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'ab Syarah Al-Ubab. Syarah Al-Ubab. Okey. Wa yazidu man aftara bil ma' dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi dan menambah oleh orang yang buka puasa dengan air. Ini dalam Fathul Mu'in. Tapi dhaif ni, dhaif. Al-I'ab ada makhtut. Dia bukan mafqud, dia makhtut. Ada. Jadi menambah oleh orang yang berbuka dengan air zahabadh dhama'u. Maksudnya doa ni hanya dibaca oleh orang yang buka puasa dengan air. Buka puasa dengan air. Tetapi kalau baca dalam apa? Baca dalam syarah, dia kata afdalnya kita tak ada tu. Wa yazidu man aftara bil ma'. Wa yazidu man aftara bil ma'. Jadi wa yazidu man aftara bil ma' ni afdalnya tak payah ada kait tu. Maksudnya doa ini dibaca sama ada orang itu buka puasa ataupun dia tak buka puasa. Hukum dia dia buka puasa dengan air ataupun dia tak buka puasa dengan air, tetap disunatkan untuk apa? Untuk baca doa ni. Okey? Untuk baca doa ni. Itu dinyatakan oleh Bujairimi. Dalam kitab Bujairimi, dalam atas Iqna, Bujairimi sebut, yaqulu hadha wa in aftara ala ghairi ma'. Maknanya ada khilaf lah. Ada ulama kata, doa ni hanya dibaca kalau dia ada buka puasa dengan air. Kalau tak ada, tak baca. Tapi itu disebut dalam Bujairimi. Sebab itu dalam I'anah pun mengatakan aulanya dihazafkan perkataan wa yazidu man aftara bil ma'. Khalas. Sambung. Wa sunnah
ghuslu an nahwi janabatin wa sunnah ghuslun an nahwi janabatin qabla fajrin li'alla yasila al-ma'u ila batini nahwi udhunihi aw duburihi. Qala shaykhuna wa qadiyatu anna wusulahu lidhalika muftirun wa laysa umumuhu muradan kama huwa zahirun akhdhan mimma marra in sabaqa ma'u nahwi al-madmadah al-mashru' أو غسل الفم المتنجس لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها. Okey. Tengok ni. Wasunnah, disunatkan mandi daripada seumpama junub, disunatkan mandi junub, mandi haid, mandi nifas sebelum subuh. Disunatkan mandi sebelum subuh. Sebab apa disunatkan mandi sebelum subuh? Li'alla yasilal ma' ila batini nahwi udhunihi au duburihi. Ini elat yang dibawa. Jadi bila dibawa elat macam ni, dia jadi iskal. Disunatkan mandi junub misalnya sebelum subuh. Apa elat? Dalam kitab Fathul Mu'in bawa satu je elat. Apakah elat afdal mandi wajib sebelum subuh? Beliau bawa satu je elat. Li'alla yasilal ma' ila batini nahwi udhuni au duburi. Supaya air tak sampai ke dalam rongga, telinga ataupun dubur dia. Maksudnya kalau dia mandi waktu siang, air akan masuk rongga, telinga ataupun duburnya. Maka lebih baik dia mandi sebelum subuh. Tapi dalam kitab yang lain, ada elat lain. Elat afdal mandi sebelum subuh ni. Dalam i'anah ada sebut. Dalam Manhajul Qawi Ibn Hajar sebut elat dia liyu'addiyal ibadah ala taharah. Okey? Supaya apa? Jadi kita tengok berapa elat. Pertama, supaya air tak masuk ke dalam telinga ataupun dubur. Elat yang lain dibawa supaya apa? Supaya dia melaksanakan ibadat puasa dengan dalam keadaan bersuci sempurna. Supaya apa? Supaya liyu'addiyal ibadah ala taharah. Elat kedua. Elat ketiga, khurujan minal khilaf man aujabahu, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tiga elat dinyatakan kenapa disunatkan mandi wajib sebelum subuh. Pertama apa? Pertama, li'alla yasilal ma' ila batini udhunihi au duburihi. Yang kedua, liyu'addiyal ibadah ala taharah. Yang ketiga apa? Khurujan minal khilaf. Boleh tulis tiga tu. Aib, ada tutup air ke belum? Kira. Berapa elat? Tulis elat tu. Okey? Qala shaykhuna. Qala shaykhuna. Jadi Ibn Hajar Al-Haytami sebut wa qadiyatuhu anna wusulahu lidhalika muftir. Jadi Ibn Hajar menyatakan kalau kita kata taklil
sebab apa suruh mandi awal tu? Supaya air tak masuk dalam dubur dan juga telinga. Maka qadiyah wa qadiyatu ay wa qadiyatu ta'lil. Hu tu kembali kepada ta'lil. Jadi qadiyah ataupun tuntutan daripada ta'lil tadi, anna wusulahu lidzalika muftir. Maksudnya supaya tak nak air masuk ke telinga dan dubur. Jadi adakah maksud perkataan tu kalau waktu siang dia mandi junub, air masuk telinga ataupun dubur membatalkan puasa? Batal tak puasa? Ha? Batal tak puasa? Ha? Kalau satu orang dia mandi junub, air masuk. Ha? Air masuk dalam telinga dan duburnya, batal tak puasa? Batal ke tak batal? Tak batal kan? Tak batal. Jadi sebab itu Imam Ibnu Hajar kata walaisa umumuhu muradan. Walaisa umumuhu muradan kama huwa zahirun. Tidaklah umumnya nya tu kembali kepada qadiyah. Tidaklah umum yang difahami daripada ta'lil tadi itu dimaksudkan. Bukan. Dia bukan begitu. Bukan umum tu. Kama huwa zahir, seperti mana yang jelas. Akhdhan. Akhdhan. Kerana mengambil daripada apa yang telah lalu. In sabaqa ma'u nahwil madmadha al-mashru' aw ghaslil fami betul la yuftir. Betul tak? Akhdhan. Akhdhan ni ialah maf'ul li ajli i'rab dia. Bukan maf'ul li ajli. Dia jadi akhdhan ni i'rab dia maf'ul mutlaq. Akhdhan ni dia boleh dua. Dalam i'anah kata boleh dua. Boleh i'rab jadi maf'ul mutlaq dan boleh i'rab jadi hal. Okey? Akhdhan tu boleh i'rab jadi maf'ul mutlaq dan boleh i'rab jadi hal. Jadi kalau i'rab jadi hal, takdir dia hala kaunil madhkuri ma'khudan. Hal kaunil madhkuri ma'khudan. Kalau i'rab jadi maf'ul mutlaq wa ukhidha hadzal madhkur akhdhan. Okey, tengok dalam i'anah. Jadi kalaulah maknanya walaisa umumu muradan. Bukanlah umum ta'lil itu dimaksudkan. La yuftir li'uzri. Fal yuhmal hadha ala mubalaghatin manhiyun anhu. Falyuhmal hadha ala mubalaghatin manhiyan anha. Nampak tak? Jadi di sini dia punya cabaran dia. Maka hendaklah ditanggung qadiyah kepada ta'lil ini atas mubalaghah yang dilarang. Faham? Atas mubalaghah yang dilarang. Faham tak ni? Setakat ni faham tak ni? Ibarat ni. Dia nak terang apa ni? Apa perkara Fathul Mu'in nak Fathul Mu'in pun nukil daripada Syekh beliau, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi apa perkara iskal yang nak dibangkitkan? Maksudnya khulasah dia ginilah. Ibn Hajar kata, kalau kita kata sebab apa disunatkan mandi sebelum subuh, supaya takut air masuk kat telinga dengan masuk kat dubur. Tapi dia punya iskal dia, kenapa nak takut pula? Benda bukan batal pun, kan? Benda bukan batal pun, jadi apa benda yang nak ditakutnya? Jadi seolah-olahnya jadikan benda tu ilat
seolah-olahnya benda masuk tu memudaratkan, sedangkan tidak memudaratkan. Jadi macam mana? Sebab itu Ibnu Hajar mengatakan, bukanlah umum kefahaman daripada ta'lil itu dimaksudkan. Maksudnya, kita tak boleh faham daripada ta'lil tadi mutlak. Asalkan kalau air masuk ke dalam telinga dengan ke dalam ke dalam dubur, batal. Jadi kena bagi tahu bahawasanya yang ditakuti itu adalah surah yang masuk telinga dengan masuk dubur tu batal. Surah mana yang batal tu? Surah mubalaghah. Jadi kalau surah mubalaghah tu yang ditakuti, baru dia ada matching, dia ada munasabah antara ta'lil dengan hukum. Kalau tak nampak munasabah dia. Faham tak? Jadi kita tanggungkan begini, kita tafsirkan begini untuk menzahirkan munasabah antara illah dengan ma'lul. Okey? Kalau tak nampak munasabah dia. Jadi kena tambahlah supaya air tak masuk ke dalam telinga dan tak masuk ke dalam duburnya fi suratil mubalaghah. Jadi kalau letak tambah macam tu, nampak okey. Dia punya iskal tentang kesinambungan antara illah dengan ma'lul itu tidak nyata. Faham tak? Jadi ini ulama-ulama yang muhakkik, dia ambil berat benda tu. Kalau kita tengok okey kot, tak ada apa masalah pun. Tapi ulama-ulama yang muhakkik, benda-benda macam tu ada iskal. Nampak tak? Okey. Kita dah jam berapa sekarang? Sekarang dah pukul berapa? 11:03 minit. 11:03 minit. Oh, dah 11 dah. Dah 11:03 minit. Okey, kita baca sikit last. Kita baca sikit. Last. Wa sunna kaffu nafsin an ta'amin fihi syubhah wa syahwatin mubahah min masmu'in wa mubsar wa massi tibin wa syammihi walau ta'aradat karahatu massi tibi lisaimi wa raddi tibi fajtinabul massi awla lianna karahatahu tuaddi ila nuqsanil ibadah. Ni last. Dia ibarat ni. Ibarat ni lah yang dia ambil tentang masalah apa? Minyak wangi. Minyak wangi. Disunatkan menahan diri daripada makanan yang di dalamnya ada syubhat. Okey? Itu jelaslah dia sebenarnya tak puasa pun afdalnya kita jaga diri kita daripada makanan yang ada syubhat. Jadi kalau puasa lagilah afdal. Ni selalu dibagi nanti kat depan, nanti kan dia tulis disunatkan meninggalkan berdusta ketika puasa. Jadi ketika puasa je ke yang meninggalkan dusta ni wajib ke sunat? Meninggalkan berdusta, kan dalam kitab ni kat depan pun ada, disunatkan meninggalkan berdusta. Jadi meninggalkan berdusta bukan wajib ke? Jadi ulama menyatakan yang dimaksudkan sunat tu min haisu, daripada segi kalau buat tak batal puasa. Bukan maksudnya meninggalkan sunat tu kalau tak buat makruh je, bukan. Jadi disunatkan menahan diri daripada makanan yang ada syubhat dan sebarang syahwat yang harus hukumnya. Syahwat tu maksudnya benda yang disukai oleh syahwat.
Dia selalu orang duk cari mana ibarat berkaitan dengan pakai minyak wangi itu makruh. Biasanya kalau dalam matan-matan dia tak tulis. Tapi dalam minhaj mana ada tulis. Tetapi kita dapat faham daripada menahan diri daripada syahwat. Syahwat yang mubah. Jadi menahan diri daripada syahwat yang mubah. Dalam syahwat yang mubah apa? Masmu'. Benda-benda yang didengari oleh telinga. Jadi benda-benda yang mana harus telinga kita dengar. Harus kita dengar kan? Yang mana halua telinga yang harus. Mungkin nasyid-nasyid yang harus didengari ke? Ataupun muzik-muzik yang harus didengari ke? Ataupun dia ada hamba sahaya dia menyanyi untuk dia ke? Itu kan harus. Tapi ketika sedang puasa, dia elakkan. Mubsar, benda yang ditengok. Syahwat, suka masa bulan puasa kan? Mungkin mata suka tengok apa? Ada orang dia suka tengok ni, kereta besar ni. Dia punya body dia punya tayar dia suka. Benda-benda tu mata dia memang suka. Jadi ketika sedang puasa, tinggalkan. Jadi yang dimaksudkan dengan masmu' dengan mubsar ni yang mubah. Kalau yang haram itu memanglah kena tinggalkan. Okey? Lagi juga benda-benda di sini dia tulis masutibin wa syammuhu. Dalam kitab dia tulis mashmum wa masutibin, dan memegang minyak wangi. Memakai minyak wangi dan menghidu. Mas tu maksudnya pakai minyak wangi dan juga hidu minyak wangi. Okey. Kemudian akhir sekali, kalau berlaku ta'arud antara makruh pakai minyak wangi bagi orang puasa dengan tolak minyak wangi, maka mengelakkan pakai itu lebih aula, kerana kemakruhannya memberi kesan kepada kekurangan ibadat. Okey? Khalas. Kalau ditanyakan, ni soalan last. Okey, bulan puasa, hari Jumaat, adakah kita disunatkan pakai minyak wangi juga ketika sedang puasa? Ketika sedang puasa, berlaku ta'arud, nak pakai minyak wangi sebab sunat hari Jumaat, ataupun tinggalkan minyak wangi kerana sedang puasa. Yang mana? Ketika bulan puasa, nak takdim apa? Pakai minyak wangi ke? Ataupun tak pakai? Kalau pakai minyak wangi, ra'i hari Jumaat. Kalau tak pakai minyak wangi, ra'i puasa. Maka nak ra'i apa? Perkara ni khilaf. Ada sebut dalam kitab Fathul Mu'in juga, dalam bab Jumaat boleh baca. Ada khilaf, tapi pendapat yang aujahnya adalah ra'i puasa, walaupun puasa sunat. Walaupun apa? Puasa sunat, kita ra'ikan puasa sebab enlat dia kita pakai enlat tadi. Li'anna karahatahu tuaddi ila nuqsanil ibadah. Nuqsanil ibadah. Abdul Nu'aim Abdul Ghani dia pakai sabun tu, dia samalah macam masalah haji. Maksudnya pakai sesuatu yang mana memang maksud dia tu adalah apa? Maksud dia tu memang adalah wangian. Jadi sabun tu maksudnya adalah untuk membersihkan kotoran. Wangian bukan maksud.
Okey, bila maksud minyak wangi lah. Benda yang mana al-maqsud litatayyub. Sesuatu yang mana memang maksudnya untuk berwangi dengannya. Okey? Cukuplah setakat tu untuk malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilaihil marji' wal ma'ab. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi esok. Masih lagi dalam bab perkara-perkara sunat dalam berpuasa. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna al-kitab nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdu lillahi rabbil alamin. Amin. Birahmatika ya Rabbal alamin.